Okey, boleh kita mulakan? Nanti yang lain-lain tu boleh masuk kemudian. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ni kita jumpa lagi. Kali ni kita sambung daripada apa yang kita dah belajar pada 2 hari lepas. Okey. Okey, kita revise sikit lah. Ingatkan semula. Harap-harap yang lain yang tak join masa 2 hari lepas dah tengok video yang sebelumnya. Okey. So kita revise balik. So B squared minus 4AC. B kuasa 2 tolak 4AC. Yang ini kita panggil dia sebagai, ingat lagi? Yang ini kita panggil dia sebagai apa? B squared minus 4AC. Okay, line elok tak ni? Line elok, gambar okey ke tidak ni? Sebab komen macam agak lambat sikit bergerak. Okey, Fatihah kata diskriminan. Okey, so dalam bahasa Melayunya, ingat yang dalam bahasa Melayunya apa? Yang bahasa Inggeris diskriminan, betul? Bahasa Melayu? Bahasa Melayu adalah pembeza layan. Okey. Pembeza layan. Jadi kalau B squared minus 4AC ni equal to 0, kita kata dia mempunyai dua punca, iaitu 2 equal real roots. Okey. So kalau dia more than 0, sebab yang ini diskriminan ni dia menentukan sifat roots. Jadi kalau dia more than 0, bermaksud dia ada dua roots, 2 distinct real roots, ataupun disebut juga 2 different real roots. Pembeza layan, kata Farah Mariam. Alright. Okay. So kalau B squared minus 4AC ni less than 0, jadi ini dikatakan sebagai no real roots. Okay, 2 hari lepas ada interruption pada live kita dan kita terberhenti pada soalan ni. Okey. Jadi soalan besar dia, kita recall balik. Find the range of values of K given that the quadratic equation has 2 distinct real roots. So dekat sini keyword dia ialah ni, range of values, dan dia ada 2 distinct real roots. Jadi maksudnya kita perlu gunakan more than 0. Okey. Okey. Jadi yang lepas dah ada yang bagi jawapan. Ada simpan lagi tak jawapan awak? Ingat lagi berapa jawapannya? Ke ada bawa sekali kertas yang awak tulis working untuk equation ni? Dia simpan. Okey, berapa jawapan dia, Azika? Emily pun ada simpan. Trisha pun ada. Right. So K more than negative 37 over 28. Okay. So yang tadi pun 2 hari lepas cikgu dah kata jawapan tu betul. So yang ini cikgu tunjukkan jalan kerjanya. So bolehlah semak jalan kerja masing-masing, kat mana yang ada silap, kalau yang dapat jawapan lain daripada jawapan cikgu. Amira Sabrina, negatifnya tak ada ke? K more than 37 over 28, tertinggal negatif tu. Mungkin kesilapan di sini. Bila bawa 9 plus 28 ke kanan, terlupa negatifnya. Okey, mungkin terlupa kat sini. Jadi kita lebih senang kita identify dulu A tu nilai dia berapa, dan B yang berada depan X ni, dan C ialah negatif 7. Tertinggal. Oh, okey lah Sabrina. Salah type Okey, accepted. Okey. Dan masukkan nilai-nilai yang kita dah asingkan tu A, B, C dalam equation. Dan kita buat more than 0. More than 0 kita expand.
Dan selesaikan, kita akan dapat K more than negative 37 over 28. Okay. Okay, clear? So, kita pergi pada soalan yang seterusnya. Yang sepatutnya pun ni 2 hari lepas punya. Okay, tak sempat nak habiskan. Ada lagi satu soalan sebenarnya. 1 atau 2 soalan. Okay. Clear, alright. Okay, so kita tengok pada soalan berikutnya. Okay, ni the next question. Find the range of values of M if each of the following quality equation has no real roots. Okay, kita nak cari julat nilai-nilai bagi M kalau setiap persamaan kuadratik kita tidak mempunyai punca nyata. Okay. Jadi kita highlightkan lah bila nak jawab soalan ni, highlightkan apa yang dia nak. Okey, dia nak range. Kalau range ni maksudnya jawapan kita bukan equal, bukan satu jawapan. Tapi jawapan kita ni ada dalam bentuk inequalities, ada bentuk ketaksamaan, lebih besar atau lebih kecil. Okey, no real roots. Kita tengok pada yang tadi, awal tadi cikgu ingatkan balik. So kita kena gunakan yang less than 0. Okey, sekarang cuba buat dan cikgu nak tengok siapa yang jawab dulu. Okey, tak semestinya sekolah daripada sekolah cikgu, daripada sekolah luar pun boleh juga cuba. Apa yang Dura buat apa Dura? Main tekan-tekan like. Oh, patutlah ada banyak like tu bergerak-gerak ke atas. Tak apa, tekan like tak apa. Jangan tertidur sudah. Okey, dah ada yang dapat jawapan? Keluarkan dulu A, B dan C. Lepas tu masukkan dalam equation ke atas ni. Yang dari Samura, yang dari MRSM, dah belajar belum tajuk ni? 5/4. Cikgu tak terima kalau 5/4 saja. Kalau M more than 5/4. Itu yang betul. Pecinta hak. Oh, siapa tu? Nama sedap betul. Siapa dia? Pecinta hak. Dari STF ke daripada sekolah luar? Okey, Amai dah mula dapat. M more than 5/4. Okey. Fariha, Hazika, Nuha dapat. Auni pun dapat. Hazika dapat. Okey. Alisa pun dapat juga. Oh, Syahidah. Oh, Syahidah. Ingatkan siapa? Alright, good. Okey. So, cikgu exposekan jawapan dia. Jadi awak semak. Oh, Lala pun dah ada ya? Okey, Lala selamat datang. STF. Syahrizan daripada STF. Syahrizan anak muda cikgu ke? Siapa tu? Okey. So, ni jawapannya. Okey. Jadi, kita keluarkan A. A is 1. B is 3. C is M plus 1. Semua yang tak ada X itu adalah C. Kalau depannya ada negatif, negatif dia pun kita ambil sekali kat sini. Okey. Oh, Sofia Natalia. Okey, bila awak gunakan Facebook mak ayah tu susah cikgu nak identify siapa. Okey, so kita selesaikan. Masukkan dalam equation B squared minus 4AC less than 0. Selesaikan. Okey, cuma dekat sini. Okey, dekat sini.
bila ada negatif depan inequalities ni, sebelum kita ambil jawapan akhir, kita mesti terbalikkan arah dia. Okay, dan negatif bawa ke sebelah. Sebabkan negatif 5, negatif 4, so negatifnya hilang. Okay. Okay, so kita pergi pada yang berikutnya. Ini soalan yang sama. Okay. Alright, faham. Bagus. Okay, so kita... ni soalan A. Ni ada lagi satu soalan B. Cikgu tutup dulu jawapannya. Kita tengok siapa yang dapat jawapan dulu. Cari apa? Ada kat sini. Ada, dia buat naik atas. Okay. Okay. So ni soalan B. Okay. Cuba selesaikan soalan B. Oh, main emoji dia ada ni Alright. Okay, tak kira daripada sekolah mana-mana pun. Siapa yang cepat terus bagi jawapan. Sebab tak boleh keluar rumah, jadi tak bolehlah bagi hadiah kan. Cuma cikgu akan sebut je lah nama siapa yang jawab dulu. Okay, dah ada yang boleh dapat jawapan. Still fighting. Nampak ke jawapan kat bawah tu? Tutup sikit lah. Kena buat double kot. Nanti nampak jawapan. Tak aci. M is less than negative 2 over 3. Okay. Tunggu kawan-kawan lain cuba. Hazika Syakirin. Dia kata M less than negative 2 over 3. Yang lain? Nuha dapat negative 3 over 2. Farah Mariam negative 2 over 3. Emily dapat M less than negative 4. M less than negative 2 over 3. M less than 2 over 3. Oh, banyak jawapan kali ni. Lagi-lagi yang lain-lain. Yang lain-lain M less than negative 2 over 3. Oh, salah tulis pula. Okay. M less 1 over 2 Adlin. Okay. Oh, Cahaya Kesabaran. Okay. M less than 2 over 3. Less than 2 over 3. Less than negative 2 over 3. Okay. Yang daripada sekolah lain pun boleh aja kalau awak nak cuba. Okay. Cikgu tahu malam ni ada daripada Samura dan ada dari MRSM juga. Terima kasih kerana join live cikgu. Okay, so ramai dah bagi jawapan. So, cikgu akan exposekan jawapannya. Ini first step, kita kena tukar dia kepada bentuk kuadratik dulu. Okay, yang belah kanan tu bawa ke kiri. Dan lepas tu kita identify A, B, C. Okay, negatif jangan lupa. Right, dan selepas tu kita masukkan dalam B squared minus 4AC less than 0. Okay. M less than negative 2 over 3. So, ramai yang dapat jawapan tadi kan. So, mana yang salah? Cikgu bagi peluang semak balik jalan kerja awak. Dekat mana step yang tersilap tu? Okay, macam yang cikgu beritahu sebelum ni. Kalau dia ada nak darab banyak-banyak macam ni, awak darab sikit dulu.
Okey, darabkan yang ni dulu. Jangan terus darab ke belakang. Takut tersalah kira. Jadi darabkan depan dulu. Nanti kemudian barulah darab dengan yang dalam bracket. Okey. Yang ini tak perlu tukar sebab depan M tak ada nilai negatif. Kenapa? Pedih. Banyak sangat tahu. Okey. So, clear? Alright. Okay. So, kita sudah Kak Salin bagi siapa yang tersilap tadi, yang bagi jawapan yang salah, semak balik jalan kerja awak. Okey, kita continue lagi. Alright. Okey. Kita tengok yang seterusnya. Ni soalan yang kelima. Tadi yang keempat, kali ni yang kelima. Okey. Soalan yang kelima, the straight line, ini ada straight line is the tangent to the curve. Dia bagi equation untuk curve. Find the possible values of P. Okay. Any idea untuk selesaikan soalan ni? Any idea? Apa keyword yang ada dekat sini? Yang kita boleh highlightkan. Okay, lambat sikit ya komennya hari ni. Okay, cepat. Tangent. Okay, betul-betul. Fatihah Aisyah. Ada tangent. So, kalau tangent ni maksudnya kita nak gunakan yang mana? Kalau tangent, kita nak gunakan B squared minus 4AC equal 0. Sebab bila tangent tu maksudnya dia sentuh pada satu tempat. Kita nampak ada 2 equal roots. Afrina, bukan. Kalau tangent tu dia cuma ada satu tempat aja dia touch. Okey, satu tempat sahaja. Straight line tu yang garisan y equal to x minus 1. T sama dengan kosong. Kenapa T sama dengan kosong? T ke P? Okey, kita tengok dulu. Ni gambarnya. Maksudnya ini adalah curve. Okey. Ni adalah curve. Kemudian ni adalah garisan lurus y equal to x minus 1. Dua-dua garisan ni dia berlanggar pada satu tempat, satu titik sahaja. Titik x dan y. Dan adalah nilai di sini dan juga nilai di sini. Sama. Okey. Dia x yang sama. Okey, jadi yang y ni pula adalah nilai untuk y yang atas dan y yang bawah. Okay. Setiap kali kita nak selesaikan soalan ni, kita perlu ada quadratic equation. Okay. Ataupun quadratic function. Jadi, kat sini quadratic equation, nak jadikan dia quadratic equation, dia ada dua equation ni. So, how? Macam mana kita nak dapatkan satu quadratic equation? Macam mana kita nak dapatkan satu quadratic equation? Apa yang perlu kita buat? Okey tak? Sorry lah ya, anak cikgu tak apa sihat pula malam ni. Harap-harap dia sempatlah habiskan live kita. Equalkan. Trisha kata equalkan. Gabungkan dua-dua
Y, Alisa. Compare. Eliminate boleh ke teacher? Okey, boleh eliminate, gabungkan, boleh expand and compare. Okey, so kita equalkan. Kita ambil Y ni. Nilai Y ni kita masukkan kat situ. Okey, so kita akan dapat macam ni. Daripada sini, tangent is equal to curve. Tangent, not tangent, straight line. Okey, straight line tu kita equation kita equal dengan equation untuk curve. Itu maksudnya. Okey. Tangent tu bermaksud bila satu garis lurus dia sentuh curve pada satu tempat. Itu maksudnya tangent. Okey. So sekarang ni bila ada equation macam ni, kita selesaikanlah, dapatkan kuadratik. Dapatkan kuadratik. Okey. Kemudian kita identify A, B, C. Dekat sini A ialah 2, B ialah P minus 1. Sebab dekat sini ada 2X. Bila ada 2X, kita ambil apa-apa sahaja yang berada depan X itu adalah B. So, kita gabungkan dua-dua. P minus 1. Okay. Dan C equal to 2. Okay, sekarang stop. Tak boleh tekan control center. Sorry sekejap. Line cikgu pula tak apa cantik. Tersekat-sekat kan? Cikgu nak cuba tukar pada hotspot sekejap. Mungkin line internetnya tak apa. Okey. Kejap ya. Cikgu terpaksa stopkan sekejap. Buka nanti dia lari. Panggilkan dah habis sekejap. Tak boleh nak ni. Okey, sementara cikgu betulkan sekejap. Okey, ada yang dapat jawapan. P equal to 5 and negative 3. Okey. Syariazlina Abdul Hamid. Itulah, tersekat-sekat sikit kan. Sebab cikgu tak boleh nak. Sekejap Cikgu terpaksa tukar pada hotspot sekejap. Ni bukan hotspot ni. Masih wifi dah. Nak kena. Tahan. Tadi pula setting Sekejap Nak kena tekan pada Fatih Alisha. Okey, cikgu baca pada itulah yang cikgu baca pada nama yang keluar. Okey. Sebab ramai sangat susah nak ingat pula. Sekejap sorry bergegar pula sekejap. Dia terpaksa interruption sekejap. Tak boleh connect tak. Okey, tak apa. Ni mungkin pada skrin cikgu aja ni. So, jawapan dia memang kita dapat P equal to 5 and P equal to negative 3. Okay. Tak boleh. Sekejap. Nak kena sini je bang. Nak kena tukar ni wifi ni. Jangan duduk kat
Sekejap. Okay. Cikgu punya internet ni problem pula. Sekejap sekejap. Bismillah. Okay, okay. Okay tak line dekat sana? Cikgu rasa line cikgu ni tak berapa ngam ni. Okey dah kot. Okey je? Okey. Mungkin dekat cikgu ni lah. Okey. Nampak Alright. Okey dah. Cuma cikgu nak kena betulkan sikit meja cikgu. Alright. Okey. So, sorry. Terpaksa ada interruption pula tadi. Okey. So, sekarang number 5 dah settle. Aduh. Line dekat cikgu tak apa okey lah. Dia berhenti ni. Pada korang okey aja kan? Okey, kita continue je lah Tak boleh nak ni. Ada ni interruption ni. Nak restart live kan? Tak payah. Oh ni, dia ni. Ni connect je lah. Tak boleh nak masuk. Tak apa, bagi soalan dulu. Kita cikgu betulkan tu bagi soalan. Okey. Sekarang ni kita sambung lagi. Okey je. Pula sangkut. Okey. So, okey. Soalan yang ke-6. The straight line y equal to 2x plus 3 intersects the curve y equal to x squared minus 4x plus k at two different points. Find the range of the values of k. Okay. Values. Okay. Bila range, memang jawapan dia ada banyak, kena ada values. Okay. Jadi, boleh cuba buat dulu dekat sini keyword dia. Tak berapa nak clear. Zati tak berapa nak clear. Tapi tak masuk pun. Dia kan dekat bawah je. Dia tak masuk WhatsApp pun. Sekarang ni okey tak? Ni dia sementara. Dia semua check dah sementara. Nanti kalau orang check, orang masuk. Kalau research. Intersect. Okay, dekat sini dia bukan intersect tu adalah keyword dia bukan dekat situ. Keyword dia ialah pada two different points. Okay, kat sini. Okay, two different points. Jadi, kalau two different points, maksudnya kita kena letakkan b squared minus 4ac. Kalau two different points, dah okey? Okey, bagus. Two different points, maksudnya b squared minus 4ac mestilah more than 0. Okey, cuba dapatkan jawapan. Okey, kalau gambar raja dia jadi macam ni lah. Ini ada curve, kemudian ada straight line dan dia intersect pada 2 point. Macam tu. Okey. Cuba kirakan jawapan. Dapat berapa? Okey. More than 0. Okey, betul. More than 0. Tapi jawapan. Okay, sekarang kirakan jawapannya. Kita equalkan dua-dua equation. Dapatkan quadratic. Lepas tu identify A, B, C. Masukkan dalam formula yang ini. Dan dapatkan jawapan.
Bila komputer tu tak ada, tak nampak dia ni tegak ke tak. Susah sikit. Ni keluarkan ni jap. Tak boleh. Dia dah cuba connect tadi, tak boleh. Asal? Wifi Umi pun tak keluar kat sini. Minta on hotspot. Dah, tapi tak boleh. Dia harus setting sana. Tapi ada one connection. Tapi kat laptop tu tak ada connection langsung. Mana yang Tak keluar, wifi-nya tak keluar. Hotspotnya. Tak ada kan? Okay, oh sorry. Okay, so dah dapat jawapan K less than 12. K less than 2. Okay, K less than 12. K less than 2. Mana satu jawapannya? Less than 12 ke less than 2? Mungkin sebab kat sini tadi hujan lah. Sebab tu jadi line gambarnya tak apa clear kan. Cuba Umi hotspot balik. Hotspot semula. Okay. So kita tengok jawapannya. Sorry lah malam ni tak berapa cantik lah dia punya ni. Jadi jawapannya adalah K less than 12. Jadi kita masukkan B, A dan C. Kalau 4 darab 1 senang sikit kan. So kita boleh terus darab dengan K dan darab dengan negatif 3. Okay, negatif jangan lupa untuk kita tukar arah inequalities kita. Dan K less than 12. Okay, so ramai dapat K less than 12 kan. Sekejap cikgu nak kena line tak apa cantik ni. Okay, hotspot dah ada one connection ni sebenarnya. Dapat detect? Ada ni. Bukan. Dia pakai Umi Heza. Tak ada. Tak dapat kan? Ada? Okay. Cuba connect sekejap. Okay dah Alright. Hai, saya nak Cikgu Eza. Jangan kacau. Alright. Masuk tak? Ya, belum. Siapa dengar cakap hai? Sibuk betul. Tapi saya dah tua. Okay, boleh. Okay. Alright. Okay, so kita boleh continue lagi. Okay. Clear tak ke tidak? View-nya tu. Kanan sikit. Okay, kita tengok soalan seterusnya. Number 7. Okey, cuba siapkan soalan ni dalam masa 3 minit. Okey, soalan paper 1 seperti biasa cikgu bagi tahu, kita tak boleh buat more than 4.8 minutes. Jadi maksudnya kita ambil 4 minutes tu sebagai maksimum untuk satu soalan paper 1. Okay. So dekat sini the straight line does not intersect. Okay, jadi keyword dia adalah does not intersect. Jadi b squared minus 4ac does not intersect means less than 0. Kurang daripada kosong. Okay, does not intersect kalau kita tengok pada gambarnya, dia tak sentuh langsung. So, bila tak sentuh langsung, macam mana kita nak selesaikan?
Okay. Ada yang dapat jawapan? Less than zero. Oh, okay. Ini yang jawab less than zero ni anak kawan cikgu ni. Anak Puan Raha. Terima kasih kerana join. Okay, so sekarang kalau dia tak join langsung macam ni, dia tak sentuh langsung, so macam mana kita nak equalkan dia? Boleh ke kita equalkan sebab dia tak sentuh langsung ni? Oh, ada yang dapat jawapan Syida. K less 35 over 4. K less than 35 over 4. Salah Syida. Okay. Oh, cepat. Dah sampai 3 minit dah ni. Okay. Dah ada jawapan lain. K less than negative 35 over 4. Okay. Yang lain dapat tak? Baru seorang bagi jawapan yang betul. Afrina betul. Okay. Alisa pun dah dapat. Negative 35 over 4. Adlin, alamak, larilah Adlin, 26 over 3. Lari tu. Okay, negative 35 over 4. Right. Aimandura baru masuk ke tadi internet problem. Okay, less negative 35 over 4. Okay, ramai dah dapat jawapan. Alright. So, cikgu exposekan jawapannya. Jadi, walaupun dia tak bercantum, kita tetap kena equalkan equation ni sebab kita nak membentuk quadratic equation. Okey, sudah tertinggal negatif. Okey, laju sangat menaip sampai tertinggal. Typo. Alright. Diterimalah. Okey lah. Okey. So, okey, ni jawapannya. Jadi, kita ambil B, ni B dia dan C dia kat belakang ni. Jadi selesaikan sikit-sikit lah kalau siapa yang asyik tersilap bagi jawapan tadi. So tengok balik dekat mana silapnya. Selesaikan ni dulu baru darabkan ke belakang. Okey. Depan K tak ada negatif, so inequalities tak perlu kita tukar arah. Biar je macam tu. Tapi negatif ada pada jawapan sebab ni ada negatif, ni tak ada negatif. So bila kita bahagi yang negatif ada. Okay, less and equal to less. Macam mana tu? Siapa yang nama awak? Anak Puan Rahal. Cikgu tak ingat pula nama awak. Okay, equal to less than. Macam mana? Okay, typo juga. Alright. Okay, yang penting dapat. Lambat cepat tak apa. Jangan lebih 4 minit. Yang penting dapat. Cuma kena pakai K kecil lah kan? Okay, sebab soalan K kecil, dia kena pakai K kecil. Alright, okay, kita pergi pada next question. Oh, laju ni slide cikgu dah nak habis dah ni. Okay. Okay, kita bagi peluang. Tadi salah tekan calculator. Okay, Adlin, tak apa. Yang penting tahu jalan kerjanya. Ni mana lagi yang lain-lain ni? Nampak macam kelas 4F tak ramai ni. 4S dah ramai, 4F tak ramai. Nak kena ambil attendance ni Adlin. Okey, kita tengok soalan yang ke-8. Yang ini tak nak cerita apa-apa, korang kira sendiri. Nama saya, okey, Amin. Alright, Amin. Nanti kena ingat, okey. Okey, nombor 8. Okey, kali ni dia lain sikit tau. Ya, 4F cikgu tahu 4F ada, tapi tak ramai. Okey, soalan yang ke-8. Find the range of values of P if the quadratic function fx
X squared minus P plus 1X plus P plus 1. Cuts the x-axis at 2 points. Okay, dekat sini keyword dah nampak jelas. Dia ada sebut 2 points. So, kita nak gunakan apa? It's up to you. Sekarang you all cuba kira dulu dan baru cikgu bagi jawapan. Tak dapat join sebab cikgu tak approve. Okay, kejap. Nanti cikgu ada moderator lain, nanti cikgu suruh dia approve kan. Sekejap Okay, antara awak kira, cikgu nak approvekan dulu. Haris? 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 Okay, dah approve dah. Terpaksa berlari ke bilik sebelah. Buka komputer kat belah sana. Okay. Suruh diorang masuk. Cikgu dah approve dah. Okay, kita tunggu jawapan. Dah ada yang dapat jawapan? Kita nak cari julat nilai bagi P jika fungsi kuadratik yang diberi itu memotong pasti X pada 2 titik. P equal to 3, P equal to negative 1. P more than 3, P more than negative 1. So which one is the answer? Jawapan Alisa ke? Jawapan Syidah ke? Okay, nanti dulu Syidah. Kita tunggu kawan-kawan lain kira dulu. Kalau keluar jawapan yang betul sampai dah ramai dapat jawapan yang betul, dan baru cikgu expose jalan kerja. Laju sangat awak kira Syidah. Orang lain belum sempat lagi ni. Okay, sebenarnya setakat ni ada jawapan yang betul. Cuba lagi. P less than negative 1, P more than 3, Alisa kata. Sekejap. Salah gerak pula. Ke mana ni kameranya? Macam mana ni kameranya, ke mana ni? Sengit pula. Alright. Okay. My assistant cikgu ni. Terlebih sengit pula. Okay, boleh jalan tu. Alright. Okay. So, Alisa Sofia kata P equal to 3 and negative 1. Tadi macam dah nampak ada yang bagi jawapan betul. Kejap cikgu scroll balik. P less than 1, P more than 3. Okay, Alisa jawab dah betul lah tu. P more than 3, P less than negative 1. Okay, tak boleh equal sebab dia perkataan dia ada range. Jadi jawapan kita tak boleh equal. Jawapan kita mesti ada
ketaksamaan. Mesti ada inequalities. More than ataupun less than. Kena ingat balik yang cikgu ajar sebelum kita punya first test itu tadi. Kita kena combinekan dengan yang itu. Okay, baru seorang aja dapat jawapan betul. Yang lain-lain? Come on. Yang lain-lain. Cuba lagi sampai dapat jawapan sama macam Alisa tadi. P less than negative 1. Amin kata P more than 3. Okey, betul. Okey, Amin. Second person yang dapat jawapan betul. Anak Raha. Muar. Bukan. Bandar Baruda. Sama-sama sekolah Muar. Okey. Lagi? Yang lain? Baru 2 orang je ni? Dapat. Okey. Bagus, Dura. Okey. Lain? Baru 2 orang, 3 orang. Lagi yang lain-lain dapat tak? Okey. So, cikgu expose sikit lah. Mungkin ada yang dah lupa yang awak belajar sebelum exam itu tadi. Okey. So, kita keluarkan dulu A. B dia kita kena ambil ini sekali tau. Apa-apa saja yang ada depan X. Okey. Ataupun kita kata in between X squared dengan X lah. Itu semua dengan tanda dia semua ni adalah B. Dan C yang balance tak ada X langsung. Okey. Dan yang ni, yang B ni lebih senang kalau kita buka bracket dulu. Jadi kita akan dapat negatif P minus 1. Okay. Emeline kata P in between. Salah Emeline. Tak. Bukan in between. Okay. So, mesti ramai dah lupa ni kot. Dah cuti-cuti ni dah lupa pula ya. Dapat. Okey, bagus. Ni kita gunakan more than 0 sebab 2 points. Okey, dia intersect pada 2. Ada memotong pada 2 tempat. Jadi kita masukkan bila expand ni hati-hati. Mungkin tersilap bila expand ni. Okey, expandkan semua sampai dapat kuadratik. Dan kita boleh factorizekan kan. Jadi kena ingat yang seperti cikgu dah cakap banyak kali. Bila kita buat factorization, kita kena make sure nilai di depan ni, nilai pertama pada bracket pertama dan nilai kedua bracket kedua, kalau kita darabkan, mesti dapat jawapan sama dengan ni. Okay. Jadi P times P equal to P squared. Okay. Jadi lepas tu dekat sini, ingat tak cikgu ada buat, cikgu kata when P plus 1 times P minus 3 equal to 0, barulah kita dapat P tu equal to negative 1 and P equal to 3. Tapi yang ini belum jawapan akhir. Mungkin ramai yang dah terstop kat sini kan, sebab yang ini inequalities. Jadi inequalities kita tak boleh dapat P equal 1 ataupun kita tulis P more than negative 1, P more than 3. Ni salah ni. Tak boleh buat macam ni. Okey, kita tak boleh buat macam tu. Jadi kita kena jadikan dia sebagai equal untuk kita dapatkan nilai. After that, ingat lagi tak yang kita buat graf senyum masam ni yang korang tak berapa suka nak selesaikan ni? Sebabkan ni positif, jadi graf kita senyum. Yang atas positif, yang bawah negatif. Nilai yang kecil letak belah kiri, nilai yang besar letak belah kanan. Lepas tu, kita tengok pada simbol ni more than 0, maksudnya nilai kita nak ambil yang positif, yang besar daripada kosong. Kalau dia less than 0, kita ambil yang negatif. Jadi kalau yang ini positif, jadi jawapan kita nak pilih yang positif. Yang positif kiri kanan, so jawapan kita tak boleh combine. Kalau kita ambil negatif di tengah-tengah, barulah jawapan kita combine.
dia akan jadi P more than -1, P less than 3. Okey, disebabkan dia kiri kanan. Jadi, dapatlah kita jawapan yang macam tu. Jadi, jawapan kita kawasan ni adalah kawasan nilai-nilai yang kecil daripada -1. Dan belah kanan jawapan sini adalah nilai yang besar daripada 3. Dia kena terpisah macam tu. Clear? Ada apa-apa nak tanya setakat ni? Terputus ke live-nya? Macam tak bergerak aja. Bagi respon dulu. Boleh dengar cikgu tak? Gambar clear ke tak? Berhenti pula cikgu tengok kat sini. Faham. Wah, faham betul tu. M-nya panjang sungguh. Alright. Clear. Okay, good. Cikgu pun suka juga bila korang boleh faham kan. Tapi jangan lupa homework pun akan menyusul. Okay, at least sementara kita stay at home ni adalah juga sikit-sikit ilmu yang masuk kan. Alright, baru faham. Good. Okay, clear. Okay, boleh. Good. Alright. Clear. Okay, teacher. Alright, good. Okay, so kita tutup dulu cerita ni. Maksudnya bahagian untuk jalan kerja ni dah macam ni lah. Exercise tambahan untuk yang nak buat, awak nak fahamkan lagi, awak boleh tengok dekat buku teks. Alright. Okay, so sekarang baru kita nak masuk tajuk quadratic function. Yang ni semua belum lagi sebenarnya. Okay, ni semua belum lagi. Dan kita baru nak masuk ni. Ready? Okay, inilah dia quadratic function. Dah lama tak bergurau-gurau kat dalam kelas seronok korang Okay, kita sambung. Jadi, untuk quadratic function, sebenarnya ada 3 cara untuk kita tulis quadratic function tu. Okay, 3 bentuk. Yang pertama dipanggil sebagai vertex form, bentuk vertex. Yang kedua adalah general form, bentuk umum. Dan juga intercept form, bentuk pintasan. Okey. Apa dia vertex form? Okey. Vertex form tu ialah, buka teruslah. Okey. Vertex form tu ialah bentuk macam ni. Bentuk yang awak buat bila awak gunakan, bentuk yang awak dapat bila awak gunakan completing the square. Penyempurnaan kuasa 2. Okey, ingat lagi tak yang tu? Ingat lagi tak macam mana awak nak buat completing the square? Jadi dekat sini kita akan gunakan completing the square. Okey. Okey, so ini adalah dipanggil sebagai bentuk vertex. Okay, macam butterfly. Bayangkanlah apa-apa yang indah kat situ. Sebab kita di tengah semua dalam perintah berkurung kan. Jadi boleh bayangkan aja lah. Okay, so vertex form. Kemudian general form ialah bentuk yang biasa ni. AX squared plus BX plus C. Okay. Dan intercept form dalam bentuk yang ada bracket-bracket macam ni. Ingat. Okay, bagus.
Masih berfungsi lah. Okey. Tapi cuma masing-masing dah duduk rumah tu jangan nanti bila balik kerusi tak muat pula semua muka dah naik kembang macam tu. Makan je tak sesudah kan. Mak pun tak kering tangan lah kat dapur je. Okey, sambung balik. Lalut pula sekejap. Okey. So, daripada vertex form, kalau kita nak tukar kepada general form, muat ya dulu lah. Okey. Okey, vertex form nak tukar kepada general form, kita akan expand sajalah equation ni. Kita kembangkan kuasa 2 ni. Lepas tu darab dengan A, lepas tu tambah dengan K. Apa-apa nilai lah ni boleh jadi apa-apa nombor. Dan kita akan dapat dia dalam bentuk general. Kurus lagi. Aduh. Kena beringat makan tu. Makan best. Yelah, duduk makan aja memanglah best. Okay. General form. Daripada general form, nak tukar pada intercept form, kita gunakan cara factorization ataupun formula. Okay. Kemudian daripada intercept form, kalau kita nak refer, nak ghostan balik, kita expand yang ni, darabkan dulu yang kuasa yang ada 2 bracket ni, darabkan dulu, lepas tu baru kita ambil A, darab ke dalam. Jadi kita akan dapat balik semula general form. Okay, so daripada general form, kalau nak pergi pada vertex form, yang ini yang awak dah belajar kan, completing the square, penyempurnaan kuasa 2. Okay, ni roughly lah cerita dia macam ni. Okay, ada apa-apa nak tanya setakat ni? Kalau cerita pasal makan, laju aja. Fatimah baru masuk. Sihat Fatimah? Lambat masuk. Faham. Okey, Dura memang hebat. Faham saja ya. Okey. Sambung lagi. A X tolak H ke X tolak B? Oh, yang ini cikgu gunakan apa-apa saja. Jadi kat sini cikgu huruf lain lah. Kalau tak nanti tulis A dengan B. Nanti awak confuse pula dengan B kat sini. Nanti awak kata benda yang sama boleh berbeza. Jadi cikgu gunakanlah H dengan K. Padahal sama ajalah. Macam yang kita gunakan B dengan C ke. Boleh je. Azika faham M banyak tu mesti tengah ngonyah tu kan? Okey. Macam laju dah nak habis dah ni. Okey, kita lagi. Okey. Kita pergi pada sketching the graph. Okey. Sebenarnya macam awak nak tukar ni, kalau awak buka buku teks dia ada bagi contoh. So awak tengok kat situ. Okay, good. Okay, sekarang ni sketching the apa dia kelabu pula sekejap ni. Komputer yang ni dia loading. Lambat wifi lah. Okey, ada yang baru masuk. Siapa yang baru masuk tu nanti kalau tertinggal bolehlah refer pada video lepas ni. Cikgu akan save video ni.
Tadi dah okey dah. Tak ada. Turun sikit. Okey. Asyik bergerak aja kan. Sorry lah Okey je. Tak clear. Ini tak clear. Dekat komputer cikgu ni nampak clear pula. Cikgu guna 2 komputer kan. So Memang tak clear. yang lagi satu tu sebab pakai wifi dia memang kurang clear lah. Yang pakai hotspot ni nampak terang pula. Yang lain-lain clear tak? Kalau tak clear kita... Okey, jelas. Okey. Kalau tak kita hold sekejap kan? Alright. Okey, clear. Alright. Okey, sekarang ni kita nak sketch graph. Okey, macam mana cara kita nak sketch graph? Okay, let's say kita ada... ni kita pakai 2 kertas sekejap Ni kita tutup sebelah. Oops. Alright. Okey. Jadi kita ada soalannya, dia bagi quadratic function x times x plus 4. Okey, macam mana kita nak sketch graph? Okey, ada a few steps lah untuk kita nak sketch graph ni. Jadi yang pertama, kita tengok pada x-axis. Kalau pada x-axis ataupun x-intercept, fx ni akan jadi kosong kan? So, bila kita gantikan fx ni dengan kosong, dengan 0, so kita akan dapat nilai x. Okay. Kita equal to 0 dan kita akan dapat nilai x. X equal to 0 dan juga x plus 4 equal to 0. So, kita akan dapat 2 nilai x. X0 dengan x negatif 4. Jadi, maksudnya graf kita bila kita lukis nanti, dia akan ada 2 different routes. Okay, dia akan langgar x-axis tu pada 4. Satu dia langgar pada kosong. Satu lagi dia langgar pada negatif 4. Okay. Jadi dah settle dah kat mana dia langgar x-axis. Okay. Kalau dia langgar x-axis pada kosong, means dia pun langgar y-axis pada kosong juga. Okay. Maksudnya, macam mana sekejap cikgu ni pen biru ni dah habis ink pula. Nak keluar pergi kedai pun tak ada peluang. Okay, maksudnya graf kita ni dia akan langgar x-axis pada kosong dan pada negatif 4 kat belah sini. Negatif 4 dan kosong. Okey. Jadi bila dia ni kosong, x ni kosong. Bila x kosong, y pun akan jadi kosong. Asingkan x2 ke? Ya. Bila kita ada factorization equal to 0, it means x ni equal to 0 dan x plus 4 juga equal to 0. Okay? Sama ada x ni 0, bila ni 0, semua akan jadi 0 kan? So, x equal to 0 ataupun or yang ini yang akan jadi 0. X plus 4 equal to 0. Either one kena jadi 0. Sebab tu dia jadi macam ni. X equal to 0 or x plus 4 equal to 0. Okay, Alisa? Okay. So, ni step yang pertama. Step yang kedua, equation of axis of symmetry. Ingat lagi tak equation of axis of symmetry? Persamaan paksi simetri. Okey, persamaan paksi simetri tu berada di mana? Okey, persamaan paksi simetri. Equation of axis of symmetry kita ambil dekat mana?
Ingat lagi? Negatif B over A. Negatif B over 2A, Afrina. Negatif B over 2A. Okey. Jadi dekat sini, kalau kita dah ada roots ni dekat negatif 4 dengan 0, so equation of axis of symmetry akan datang di tengah-tengah ni. Dia yang membahagi dua curve kita ni kepada dua bahagian yang sama. Okey? Center bagi dua roots ni lah. Itu maksudnya center. Okey. So, kita akan ambil 0 plus negative 4 divide by 2. Ambil tengah-tengah lah. Divide 2 units. Okey. Dua roots. Okey. Divide 2 untuk dua-dua roots tu. Dan kita akan dapat X dia ialah negative 2. Okey. Setakat ni clear tak? Nak lukis graf, yang pertama kita cari x-intercept. Pada x-intercept, y dia kosong. Jadi ambil equation ni, kita equal dengan 0 dan kita akan dapat x equal to 0 or x plus 4 equal to 0. Jadi kita dah dapat dua nilai pada x-intercept. Okay? Kalau x equal to 0, masuk dekat equation ni, y pun akan jadi 0. So roots plus roots over 2, ya betul. Roots dengan roots ni kita ambil tengah-tengah. Jadi kita tambah dan kita bahagi 2. Kita akan dapat equation of axis of symmetry x. Oh, ni ada x kat depan ni. Kita tinggal pula. X. Okay. Jadi kalau kita dah dapat dekat sini nilai x tu ialah 2, kita nak tahu minimum point dia lah. Macam mana kita tahu graf ni adalah minimum? Kita tengok dekat mana untuk dapatkan graf ni adalah graf senyum. Macam mana kita nak tahu dia adalah senyum atau masam? Minimum atau maksimum? Nak tengok dekat mana? Anybody? Tak naik awak punya apa komen. Tengok dekat A. Okey. Tengok dekat A. Right. Okey, betul. Jadi kalau A dia, kalau kita darabkan ni x squared, A dia positif. So graf. Okey. Jadi bila kita dah dapat nilai x, kita kena cari nilai y untuk kita tahu berapa point minimum kat sini. Okey. Bila x equal to 2, kita kena dapatkan y. Okey. Jadi kita panggil dia sebagai turning point. Okey. Keyword ni penting sebab kadang-kadang dalam soalan dia akan sebut perkataan turning point dan selalunya pelajar tak tahu apa benda turning point tu. Okey. A less than 0. Mana tadi? Okey. A less than 0 maximum point. Betul. Kalau A less than 0 is a maximum point. Bentuk graf. A more than 0 is minimum. Yes, betul. Negatif or positif? Oh, betul juga. Maksudnya kita tengok negatif ke positif ke untuk tahu dia senyum. Kan? Alright. Okey. Turning point ni maksud dia tempat yang dia berpusing naik balik. Daripada atas dia turun sampai sini naik balik. Tempat dia berpusing itulah namanya turning point. Okey. Untuk kes ini dia adalah minimum point juga. Jadi turning point, minimum point benda yang sama. Kalau graf tu masam, so tempat turning point dia adalah maximum point. Okey. Jadi tadi dapat equation of axis of symmetry ialah negative 2. Jadi kita cuba cari nilai y dia. Gantikan negative 2 pada equation yang asal tadi. So negative 2 times negative 2 plus 4. So kita dapat negative 4. Jadi negative 4 pula.
negative 2 and negative 4 ini kita jadikan koordinat. So, dia adalah koordinat untuk minimum point. Okay. Okay, dah ada 3 step. So, bila masa graf nak keluar? Okay. Dan bila kita lukis grafnya, dia akan jadi macam ni. Ini y-intercept pun dekat kosong. Dia langgar pada x-intercept di kosong dan negatif 4. Dan titik minimum dia. Minimum adalah negatif 2, 4. So, inilah graf yang muncul untuk equation ni. Oh, apa Auni baru faham. Auni. Okey. Okey, clear? Boleh kita beralih ke equation lain. Ada nak tanya apa-apa lagi sebelum kita pergi ke tempat lain? Ke tempat lain pula. Ke soalan lain. Tak ada apa-apa nak tanya? Okey je ke line sangkut ni? Sebab tadi dekat JB ni hujan lebat. Dekat kawasan rumah cikgu lah, dekat Skudai ni memang hujan lebat. Dia takut line tak berapa cantik. Kat tempat korang, tempat you all masih hujan ke atau dah okey je malam ni? Clear. Okey. Tak ada. Apa yang tak ada? Oh, tak ada soalan. Okey. So, kita nak teruskan lagi. Masih boleh faham Okey. Pak cikgu mengajar perlahan-lahan satu-satu kan. Kalau dalam kelas tu korang susah nak faham sebab sambil tidur. Sebab tu tak faham. Tak hujan. Okey, tadi hujan. Itulah tadi cikgu pun hujan juga kat sini petang tadi. Bila dah masuk malam tu dah stop. Okey, kita beralih pada soalan yang kedua. Alright. Nak cuba dulu? Korang cuba dulu, nanti baru cikgu exposekan jawapannya. Tengok nanti betul tak? Sama tak dengan jawapan cikgu? Kalau dah tak hujan serentak lah tu kot. Okay, come on. Boleh cuba. Fx equal to x plus 4. Dan lagi satu bracket ialah 3 minus x. Okay, cuba dulu. Cikgu tak ada muzik pula nak buka kan. Tapi rasa cikgu korang dekat rumah masing-masing tu memang dah buka muzik kan. Okay, ingat balik. Yang pertama, cari x-axis. Cari x-intercept. Lepas tu tengok y-interceptnya pula. Lepas tu nak dapatkan dia punya maximum point ataupun minimum point. Which one? Tengok pada equation. Tengok pada A. A negatif ke? A positif ke? Okay, lepas tu dapatkan apa lagi? Kalau semua maklumat dah ada, baru kita sketch graf. Okey, soalan cikgu yang pertama. Berapa grafnya akan jadi graf maksimum ke minimum? So, kalau maksimum, beritahu maksimum point apa dia, apa koordinat untuk maksimum point,
Dan kalau dia minimum, bagi tahu apa koordinat untuk minimum point. Okey, yang itu cikgu nak tahu dulu. Maksimum. Okey, maksimum. Nur Fazilah Muhammad Nur. Maksimum. Betul, sebab nanti X darab dengan negatif X, kita dapat negatif X square. Roots dia ialah negatif 4, 3. Okey. Ada yang dapat sama ke? Negatif 4, 3. Maximum point. Okey, maximum point dengan koordinat dia, roots dia adalah negatif 4, 3. Okey, Adlin, betul jawapan Adlin. Kemudian yang cikgu nak tahu lagi, y-intercept. Maximum point negatif. Adlin je jawab seorang-seorang Adlin Maximum point ialah negatif 1/2 and negatif 7. Okey, maximum point sama. Okey. Kemudian dia punya y-intercept. Y-intercept dia berapa? Y-intercept Y-intercept 12. Adlin lagi yang dapat. Yang lain concentrate lukis kot. Tak sempat dah nak type. Okey. Dah dapat maklumat-maklumat tu. Cuba sketchkan graf. Nanti lepas ni boleh tengok dengan graf cikgu. Ataupun dekat live ni boleh ambil gambar tak? Tak dapat. Tak apa, nanti lepas ni cikgu bagi jawapan. Tengok dekat mana silapnya. Y-intercept nak pakai equation mana? Pada y-intercept X kosong. Gantikan dekat atas ni dengan X kosong. Jadi kita akan dapat y-intercept. Masukkan aja kosong kat sini. Macam mana dapat 7? Macam mana boleh dapat 7? Okey. Okey. Jadi kat sini X-intercept kita akan dapat negatif 4 dengan 3. Sabrina tak faham yang macam mana? Ni cikgu tunjuk jawapan dulu. Nanti cikgu terangkan. Nanti baru tengok dekat mana yang Sabrina tak faham. Okey. Jadi X-intercept kita dapat negatif 4 dengan 3. Pada X-intercept fx ialah kosong. Bila fx kosong, dapat negatif 4 dengan 3. Okey, equation of axis of symmetry. Sorry lah, malam ni tulisan agak tak apa cantik sikit. Okey, equation of axis of symmetry. Pada dua-dua x-intercept ni, kita tambah dan kita bagi 2 dan kita dapat negatif 1/2. Okey, bila negatif 1/2, kita masukkan dalam fx. Okey, kita masukkan dalam fx. Tadi kata A adalah negatif 1. So, dia adalah maksimum. At maximum point, when X equal to negative 1/2, substitute into equation of Fx. Jadi, kita akan dapat jawapan dia 49/4. Soalan yang pertama tu, memang cikgu tak cari y-intercept sebab X kosong. Bila X kosong,
kita masukkan dalam equation yang pertama ni. Kita masukkan X kosong kat sini je, semua dah jadi kosong. Jadi Fx pun kosong. Jadi sebab tu cikgu tak cari y-intercept. Tapi dekat sini kita kena cari y-intercept. Okey. Okey. Kemudian so dapat maximum point negative 1/2 dengan 49/4. 49/4 ni kalau kita dapat dalam decimal ialah 12.25, tapi lebih baik gunakan fraction aja. Okey, seperti biasa fraction tu lebih mengandungi semua decimal places kan. Tapi ni memang dia tepat-tepat 0.25 lah. Dia ada extra lagi tapi cikgu ambil 4 significant figures. Gambar tak clear. Dekat sini okey je Emeline. Internet awak kot. Okey. Kemudian dapat maximum point pada y-intercept X kosong. Jadi masukkan X kosong, kita akan dapat y-intercept dia 12. Dah okey ke Emeline? Gambar dah clear ke? Dah okey dah? Dia on off kan? Tu cikgu kata mungkin line kita ni lepas hujan je tak berapa cantik. Okey, akhirnya kita lukis gambar dia. Macam tu. Dapat tak sama dengan jawapan cikgu? Dapat tak sama dengan jawapan cikgu? Gambar clear. Okey. Okey, ni maximum point dia negative 1/2, 49/4. Lepas tu y-intercept dan juga dia langgar pada x-axis. Okey. Sabrina, dah okey tak? Dah faham tak? Atau perlukan penerangan yang mana-mana lagi? Sabrina. Oh, Sabrina dah bilang. Dura okey. Dura kata okey. Alright. Tadi Sabrina yang tak berapa faham, dah okey ke? Dah okey. Okay, cikgu tunggu awak je ni. Alright. Okey. So, kita beralih pada yang lain pula. Okey, kita tinggalkan yang ni. Ni dua contoh je lah dulu Okey, kita pergi pada yang lain. Completing the square. Jadi daripada sini, alamak. Connection cikgu pula sangkut. Okey. So daripada sini kita boleh terus dapat nilai minimum ataupun maksimum. Untuk equation ni kita tengok kalau kita expand ni x squared lepas tu darab dengan 2, maksudnya dia akan jadi positif kan? A dia positif 2x squared. Okay, so ni adalah untuk graf yang minimum, graf senyum. Okay, graf senyum. Jadi bila A dia equal to 2, so A is more than 0. Jadi graf dia senyum lah. Okay. Kemudian negatif 3 kat belakang ni, ini adalah minimum value. Maksudnya bila kita lukis graf, tak ada nilai Y yang lebih rendah daripada nilai yang ada pada minimum ni. Okay. Jadi sebab tu, nilai ni adalah minimum value. Okey, yang belakang ni adalah nilai minimum value. Jadi minimum value ni adalah koordinat Y pada minimum point. Jadi untuk dapatkan X dia, sama ada kita ambil negatif, kita gantikan, kita nak dapatkan ni sebagai Y. Jadi maksudnya kita kena ambil yang dalam ni,
kita equalkan dengan 0. Okey, inilah yang kita dapat ni. Ini adalah koordinat X pada minimum point. Okey. So yang ni kita praktis untuk dapatkan minimum point terus daripada completing the square tanpa kita kira. Jadi yang dalam ni equalkan dengan kosong, dapat nilai X. Yang belakang ni, semua yang di belakang ni adalah koordinat Y dia. Boleh? Simple je kan? Kita pergi sikit-sikit dulu. Okay, clear? Clear maksud cikgu faham tak setakat ni? Okey, kita tengok pada soalan berikutnya. Oh, memang dah tak bagi jawapan dah. Okey. Jadi kat sini. Y equal to in bracket X minus 1 squared plus 8. Okey, sekarang ni shape of graph. Apa bentuk graph dia ni? Sangkut komen korang. Tak faham nombor 4. Nombor 4 ni. Yang baru ni. Nombor 4. Minimum. Internet slow, teacher. Itulah cikgu punya pun macam sangkut-sangkut sikit. Okay. Kat sini bila kita expand, X kuasa 2 depan X2 adalah 1. So, ini adalah minimum. Okay. Kemudian, ini akan jadi minimum value. Okay. Berapa minimum value? Itulah internet banyak tempat yang sangkut-sangkut kan. Jadi minimum value dekat equation ni, mana satu minimum value? Simple ni soalan senang ni. Okey, yang mana minimum value? Senyum. Korang punya komen lambatlah naik. Kita tanya soalan yang ni pula. Okay, minimum value. Semua senyum malam ni Alright, 8. Okay, betul. Amin jawab 8. Betul, kita ambil yang belakang ni. So, minimum value is 8. So, minimum point. Minimum point? Minimum point dalam koordinat. Dan kita dah tahu koordinat Y dia ialah 8. So, X dia ialah aktif Amin malam ni Good. So X dia one 8. Okay, Adlin 1 8. Alright, simple je kan? Okay, kita tengok next question. Kejap dah nak dekat 11.30 dah ni. Okay, number 5. Ni pun tak ada jawapan ni. Okay. Number 5. Okay. Betul. 18. Tadi jawapan yang tadi. Okay. Sekarang yang ni. Shape of graph. Awal lagi. 11.30 awal Sebab besok tak sekolah kan. Awal lah sebab korang dekat asrama pun selalu tidur pukul 2 pagi kan. Okay, shape of graph. Masam. Alright, sebab negatif 3X. Negatif 3 ni ialah A lah kan. Okay, so graph is masam.
So masam kat sini kita tulis maximum. Maximum value. Kenapa pula sedih tu? Oh, sebab bentuk sedih. Oh, okey, baru faham. Tak manis. Macam-macam lah korang. Okay, maximum value. Maximum value is macam korang istilahkan korang kalau kena marah dengan cikgu lah macamnya. Semua macam ni. 11. Okay, maximum value is 11. Dan maximum point, koordinat dia kita akan dapat kat sini adalah 11. Betul. 11 betul. So, dekat sini koordinat dia adalah dah 1 jam 40 minit dah kita live ni. Tolak interruption apa semua tadi. Dah 1 jam setengah lah kan. Okay. Yang ini. Okay. Ini soalannya. Cuba lukis. Kenapa 5? Kenapa 5? Oh, ni tadi. Okey, kita teruskan balik. 2 jam Okey. Ya ke 2 jam? Campur dengan korang punya tidur tu. Okey, 5 sebab kat sini. Yang nilai ni, bila kita nak cari koordinat X dekat maximum point ni, kita ambil yang ni, kita equalkan dengan 0. X minus 5 equal 0. So, X equal to 5. Macam tu. Okay? Boleh? Alright. Tengok yang ni tadi. Sekarang cikgu nak korang lukis. Kena ajar dulu. Tak ajar terus suruh lukis macam mana cikgu ni. Okey, untuk yang ini dia tak tidur Okey, betul Amin. Ni memang graf senyum. Tapi sebelum tu kita kena jadikan dia dalam bentuk completing the square. Malam ni cikgu tak ajar completing the square sebab korang dah belajar kan? You all dah belajar cara nak buat completing the square. Jadi cikgu tunjukkan aja terus jawapannya. Ini adalah completing the square-nya. Ingat lagi tak completing the square? Ajar dulu. Bukan dah ajar ke kemarin? Dah tak ingat nak buat completing the square? Yang lain-lain, ingat tak completing the square? Penyempurnaan kuasa 2. Tak ingat? Alamak. Nak kena ajar lah ni. Ingat. Oh, ada yang ingat. Ada yang ingat. Mana satu? Ini. Tak ingat sangat. Ingat-ingat lupa lah tu. Okey. Dekat sini ni kita ambil B ni. Kita bahagi 2. Sebab tu dapat 2. 4 bahagi 2 dapat 2. Lepas tu tolak dengan 4 bahagi 2 kuasa 2. Tengok balik notes. Betul-betul tu. Minimum value ialah 3. Betul. Minimum value ialah 3. Okey. Jadi nanti completing the square kalau tak ingat nanti satu hari kita buat
kita buat live untuk completing the square. Sekejap aje lah. Tapi untuk malam ni, cikgu terus gunakan completing the square yang dah siap. Okay, korang refer pada nota cikgu. Okay. So, ini lepas completing the square, kita dapat nilai. So, ini kita tahu ni adalah minimum value. Dan minimum point dia akan jadi 2 and 3. Betul. Minimum point dia 2 and 3. Okay. Minimum point 2 and 3. Okay. Ini graf dia, graf senyum lah Okay. Pada y-intercept, x equal to 0. Masukkan 0 dekat sini dan kita dapat fx tu adalah 7. Okay. Fx ni adalah 7. Memang kena factorize kan? Factorize kan apa? Oh, cara completing the square di ni. Oh, ini nanti refer dekat nota dulu Nanti kalau tak ingat baru tanya cikgu personal. Okay. So sebab ni dah 11.32. Oh, kan? Pada cikgu dah malam lah tu. Okay. Jadi pada y-intercept x equal to 0 dapat fx equal to 7. Okay. Jadi kita dah ada minimum point. Kita dah tahu graf ni graf senyum. Dan kita dah tahu dia langkah paksi y dekat mana. Nak pergi toilet? Okay, you may go. Okay. Kenapa kita perlu cari type of roots dekat sini? Bawa Ed ke toilet. Aduh, dia dah pergi je lah toilet sana. Pergi sorang-sorang, jangan bawa kawan. Okay, type of roots. Kenapa kita kena cari untuk soalan ni? Ingat lagi tak type of roots? Ini pun dalam pelajaran lepas kan? Kenapa soalan cikgu, kenapa kita perlu cari type of roots, jenis punca dia? Kenapa kita perlu cari jenis punca? Okay, siapa boleh jawab kenapa untuk soalan ni kita perlu cari jenis punca? Apa tujuannya? Komen pada cikgu ni masih menunjukkan awak jawab soalan completing the square cikgu tu. Kenapa? Cikgu tanya kenapa? Nak tahu bentuk graf. Bentuk graf dah tahu daripada A ni. Bentuk graf kita tahu daripada A. Bukan daripada jenis punca. Nak tahu graf macam mana? Detailkan sikit Nadra. Nak tahu bentuk graf. Bentuk graf daripada A. Okey? Bentuk graf daripada A. Cepat. Teka lagi. Sebab nak kena lukis graf. Memanglah soalan dia memang suruh lukis graf, Sabrina. Nak tahu jenis graf. Jenis graf macam mana? Apa maksud jenis graf? Nak tahu dia intercept tu. Nak tahu dia intercept kat mana? Nak tahu dia maksimum atau minimum. Nak tengok roots dia intercept macam mana. Okey, nak tahu keadaan graf U, graf 2. Dia intercept. Okey, betul. Maksudnya nak jenis punca ni kita nak tahu sebab kita nak tahu sama ada dia langgar paksi X tu pada satu tempat ke, pada dua tempat ke, ataupun dia tak langgar langsung. Betul, nak tahu roots ada, nak tahu berapa roots. Betul tu semua betul. Jadi semua jawapan yang berkaitan dengan tu. Okey, Nazifah baru keluar awak punya komen. Nak tahu ada roots atau tak? Okey, betul juga. Betul. Okey. Jadi untuk soalan ni, jenis punca dia ialah tak ada punca. Okey. Bila kita masukkan nilai B, nilai ini B squared minus 4AC.
Masukkan nilai-nilai A, B, C daripada soalan ni. Kita dapat jawapan dia negatif 12. Negatif 12 tu kurang daripada kosong. Jadi, semua B squared minus 4AC yang less than 0 bermaksud tiada roots. Tiada roots maksudnya graf kita tu macam mana rupa dia ya? Graf kita tu akan terapung. Dia tak langgar langsung pada X. Okey. Dia berada di awangan. Okey. Untuk cari minimum point ni sebenarnya ada lagi satu method. Method dia kita gunakan formula lah. Kita cari graf tergantung. Betul-betul graf tergantung. Graf terapung. Okey, boleh jugalah tergantung ke, terapung ke, floating boleh je. Sama je maksudnya. Macam-macam nama dia. Okey. Terapung. Okey, fly. Boleh juga. Tak jejak tanah. Hanging graph. Suka hati korang aja bagi nama. Makin lama cuti makin merapu-rapu Okay, so kita gunakan formula ni. X equal to negative B over 2A. Jadi ambil saja B daripada sini. Ambil A daripada sini. Masukkan, kita akan dapat jawapan yang sama. Okay, dapat jawapan yang sama. Dapatlah X dia ialah 2. Ni X ialah 2 sama kan? Kalau soalan minta suruh buat completing the square, kita lah buatlah completing the square. Tapi kalau soal tidak berpijak di bumi nyata, dah dengar cikgu cerita ni dulu. Okay. So, kalau soalan minta buat completing the square, jadi kita buat ni dulu. Tapi kalau soalan tak minta, dia suruh sketch sahaja, boleh je kita guna formula. Okay. Jadi bila guna formula dapat X sama dengan 2. Jadi gantikan 2 ni dalam equation dekat atas ni. Kita akan dapat Fx tu 3. Dapat juga minimum point 2, 3. Okay. Sekarang kita tengok macam mana rupa graf dia yang terapung, yang tak berpijak di bumi nyata tadi tu. Jadi dia floating macam tu sebab dia senyum dan minimum point dia pun dah 2, 3. Memang dah floating. Okay. Jadi kalau kita tak cari type of roots tadi ni, kalau kita tak cari, bila kita buat, kita nak lukis kan, kita kata betul ke tak ni dia tak sentuh paksi X ni, betul ke tak? Jadi kita macam tak berapa sure kan. Jadi bila kita cari type of roots, kita dah yakin lah, memang graf kita ni akan dapat floating. Itu tujuannya. Okay. Ada apa-apa nak tanya tak? Sebab lepas ni kita ada satu je lagi soalan. After that kita end up live kita. Okay, suara pun dah nak serak cikgu ni. Dah kering tekak ni. Okay, good. Okay, last question. Okay, last. Okay, ni soalan yang terakhir. Minum dulu. Okay, sementara awak buat soalan ni, cikgu pergi minum sekejap. Minum air kosong lah, takkan nak minum kopi. Time COVID ni tekak kena sentiasa basah jangan bagi dia kering. Kalau kering, virus COVID tu mudah melekat. Okey, untuk soalan ni cikgu nak
you all buat completing the square ya. Nanti baru kita semak dengan formula. Tapi kalau buat 2-3 kali completing the square tak dapat, guna je lah formula. Tapi bila dah habis live nanti, semak buku nota, cuba lagi buat completing the square. Sebab completing the square ni penting. Tak boleh tak tahu nak buat. Okay? Sayang, selalunya soalan completing the square ni markahnya besar. Jadi kena make sure mahir, pakar dalam completing the square. Okay, so graf kita, graf A kita positif. So, graf kita akan jadi graf senyum. Okay, graf minimum. Jadi, berapakah minimum point? What is the minimum point? Okay, what is the minimum point? Jadi kalau kita layan at max ni memang tak perasan masa. Wah, dah over ni daripada semalam. Biasa live cikgu 9:45 sampai 11:30 tu dah. Okay, stop. Okay, cepat. Minimum point dapat tak? Korang delaykan masa ya. Tak dapat lagi ke? Ke komen yang tak naik? Okay, 3/2 1. Okay, orang lain dapat apa? Tengok tak jawapan kawan-kawan lain sama ke tak? 3/2 1. Yang lain? Minimum point 3/2 1. Okey, dah 2 orang dapat jawapan yang sama. Adlin, dapat tak? Selalunya awak yang lain daripada orang lain. Okay, sebab ni last question, so cikgu exposekan semua sekali lah. Okay. Soalan ni macam pelik sikit kan, tapi boleh keluar macam ni Okay, so ni kalau kita buat completing the square, kita akan dapat jawapan dia macam ni. So macam mana awak nak gunakan completing the square? Awak rujuk pada nota dulu. Okay, kalau tak faham nanti boleh personally tally cikgu dan cikgu akan bantulah dekat mana yang awak tak faham. Okay. Then minimum point, bila dapat completing the square, dapat minimum point 3/2 dan juga y dia negative 7/2. Okay, jadi bila kita jawab soalan ni, kita boleh semak dengan method yang kedua. Tapi jangan lupa formulanya negative b/2a. Sebab formula ni tak diberi dalam senarai formula. Okay. So dapat x. Kemudian x ni gantikan dalam fx kita. Dan kita akan dapat fx dia. Dapat y dia lah. Okay. Pada y-intercept. Pada y-intercept x kosong. Bila x kosong, y akan jadi 1. Okay, ni dia. Dan kita tengok bila dia ada y-intercept dan kita tengok type of roots, kita dapat nilai dia ni more than 0. Okay, so more than 0 means dia ada dua tempat, dua roots. Okay, dua roots yang berbeza. Bila macam tu, kita carilah apa roots dia. Ni tak kira lah awak nak gunakan cara apa. So dekat sini yang paling sesuai ialah cara guna formula kan. Sebab jawapan kita ada decimal. Ada decimal tak boleh guna factorization. Salah. Okay. Mesti guna formula.
Okey, cikgu tak tunjuklah kat sini Jadi kita ambil jawapan kita for significant figures. So jawapan ni dua-dua positif. Nilai X itu adalah positif. Jadi bila kita lukis graf, kita make sure roots kita berada pada kawasan positif. Dan y-intercept kita ialah 1. Okey, y-intercept ialah 1. Dan minimum point kita yang kita dapat tadi ni lah. Okey. Okey. Okey, so sampai sini je lah kot malam ni. Sebenarnya secara umumnya kita dah habislah chapter ni. Okey, dah settle lah chapter ni. Tinggal untuk jawab soalan-soalan yang melibatkan real life, soalan-soalan latihannya lah. So, penerangan cikgu untuk bab ni sampai sini. Yang selebihnya buat latihan. Okey? Okay. So, ada apa-apa nak tanya lagi sebelum kita end up live kita ni? Sekarang ni dah 11:47. Dah hampir midnight ni. Okay, so kalau tak ada apa-apa lagi nak tanya, so seperti biasa, stay safe, stay at home. Lagi, distance 1 meter from each other. Lagi apa lagi nak pesan? Okay. So, itu ajalah Jadi, kita akhirkan live kita kat sini. Jadi, cikgu harap sikit sebanyak dapat jugalah ilmunya lekat pada awak. Dapat ilmu yang difahami lah Okay. So, terima kasih.